Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini tanggal 11 November 2020. Jam 11 pagi. Hari ini 25 tahun yang lalu ada cerita menarik di Stadium Shah Alam. Selangor muncul juara Piala Malaysia tahun 1995. Pada ketika itu, Selangor dibimbing oleh Ken Warden, sementara penolong jurulatihnya Datuk K. Raja Gopal, Ketua Pasukan Ismail Ibrahim, hasil sepakan penjuru Joseph Biskik, David Michel menghasilkan jaringan kemenangan. Maka bergembiralah satu seluruh negeri Selangor meraihkan kejayaan selepas kali terakhir muncul juara Piala Malaysia pada tahun 1986. Hari ini 25 tahun cerita ini diabadikan di Muzium Negeri Selangor. Hari ini 25 tahun tidak bagi barisan pemain-pemain tahun 1995. Hari ini bakal menceritakan cerita di sebalik kejayaan skuad Selangor 1995, apa yang terpendam, apa yang dibukukan mereka selama ini. Bersama kita dalam siaran secara langsung eksklusif di Astro Arena adalah bekas pemain skuad 1995 diketuai oleh penolong jurulatih Datuk K. Raja Gopal, Ketua Pasukan Ismail Ibrahim, barisan pemain yang turut berada dalam skuad Asmawi Bakiri, dan juga saya bahasakan Kak Yam, iaitu isteri kepada arwah pemain Selangor Anwar Abu Bakar. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Ismail Ibrahim untuk pendedahan eksklusif skuad Selangor 1995. Pendedahan eksklusif skuad Selangor 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama saya pagi ini adalah sebahagian daripada pemain dan pegawai bola sepak Selangor 1995, iaitu Datuk K. Raja Gopal, penolong jurulatih Asmawi Bakiri, Siti Mariam, isteri kepada Arham Anwar Abu Bakar, pemain Selangor pada tahun tersebut. Sebelum ini, saya ingin mengucapkan jutawan terima kasih kepada Astro Arena kerana sudi memberi peluang dan ruang untuk kami menyuarakan hati kami yang terpendam selama ini. Pada tarikh ini, 25 tahun yang lalu, tanggal 11 November 1995, pasukan Selangor telah berjaya menjulang Piala Malaysia untuk kali yang ke-28, telah menanti selama 9 tahun untuk menjuari Piala Keagungan Bola Sepak Malaysia. Kemenangan tersebut amat bermakna dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat di setiap pelosok negeri hingga mendapat perhatian Menteri Besar Selangor ketika itu Tan Sri Muhammad bin Haji Muhammad Taib. Di atas keprihatinan dan penghargaan kerajaan negeri ketika itu, beliau selaku Menteri Besar telah membuat pengumuman pada malam sambutan kejayaan menjuari Piala Malaysia bertarikh 15 November 1995 di Kelana Jaya untuk menganugerahkan sebidang tanah kepada setiap pemain dan pegawai pasukan bola sepak Selangor yang terbabit dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 1995 dengan menumpaskan Pahang 1-0. Kita dipahamkan pengumuman tersebut dibuat hasil daripada mesyuarat bulanan Esko Kerajaan Negeri Selangor pada pagi tersebut. Kami selaku pemain ketika itu adalah sebagai pihak yang menerima ganjaran tersebut. Manakala pengurus pasukan ketika itu adalah Datuk Aini bin Haji Muhammad Taib adalah individu yang diamanahkan untuk menguruskan anugerah tersebut bagi pihak kami. Tetapi anugerah tersebut masih belum kami terima sehingga kini. Justru pada hari ini, kami ingin menyuarakan hati kami yang terpendam sekian lama untuk meminta pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menyatakan dan memberi penjelasan kepada kami mengenai status anugerah tersebut yang secara nyata ianya dianugerahkan kepada kami pemain pegawai pasukan Selangor 1995. Kami berharap agar tuntutan ini dipertimbangkan dengan mengambil kira usaha gigih kami, keringat dan pengorbanan kami di sepanjang pembabitan kami mengharumkan bola sepak Selangor. Kami juga berharap agar semua pihak dapat menyelami dan menghayati nilai kesabaran kami yang telah kami menanti sekian lama. So,
kronologi peristiwa 1995 ni. Tarikh 11 bulan November 1995 di Stadium Shah Alam. Selangor menjuari Piala Malaysia menewaskan Pahang 1-0 atas jaringan David Mitchell. Rujukan boleh rujuk pada berita Minggu 12 bulan November 1995. 13 November 1995. Pengurus pasukan mengumumkan kerajaan negeri akan memberi ganjaran di atas kemenangan menjuarai Piala Malaysia. 14 bulan November, Datuk Aini kekal terajui Selangor dan menyatakan kerajaan negeri akan umumkan ganjaran kepada pemain di majlis sambutan kejuaraan Piala Malaysia. 15 November 1995, Mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. Mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Selangor bersetuju menganugerahkan sebidang tanah seluas 0.4 hektar untuk setiap seorang pemain. 15 November 1995 Kelana Jaya, majlis sambutan memeriahkan kejuaraan Piala Malaysia di Kelana Jaya. Menteri Besar turut mengisytiharkan turut menghadiri majlis sambutan dan mengumumkan pemberian 0.4 hektar tanah kepada setiap pemain. So, 1996, 2016 follow up setiap tahun ke atas Datuk Muhammad Aini, itu yang kita tuntut, kita tanya dia. November 2016, persoalan status ganjaran anugerah di Buletin Utama TV3 oleh sahabat kita Allahyarham Anwar Abu Bakar, dan 2017 hingga 2020 masih tiada sebarang keterangan mengenai status ganjaran anugerah tersebut. 11 November, Astro Arena, pendedahan eksklusif skuad Selangor 1995, isu tanah ganjaran anugerah kemenangan Piala Malaysia. Itu yang kami jelaskan di sini. So, sekiranya harap dapat ada pertimbangan daripada mana-mana pihak, Kerajaan Negeri Selangor akan mengambil tindakan tentang apa yang kita jelaskan pada pagi ini. Itu saja. Okey, demikian tadi penjelasan lanjut kronologi dan juga isu berbaikkan tahun 1995. 25 tahun isu ini masih lagi tiada kata putus. 25 tahun isu ini masih tiada noktahnya. Jadi mungkin kita akan dapatkan reaksi daripada Datuk K. Raja Gopal juga tentang isu ini. Datuk, mungkin boleh Datuk jelaskan sedikit. 25 tahun bukan satu tempoh masa yang pendek tu, tapi panjang tu. Bagaimana Datuk berkumpul, bagaimana isu ini timbul semula untuk bersama-sama dengan pemain Datuk? Ya, tadi Ketua Pasukan Ismail Ibrahim telah terangkan kronologi, dan pada masa itu saya adalah pembantu jurulatih untuk pasukan Selangor. Samalah kita merayakan kemenangan, kita gembira untuk rakyat, terutama bola sepak. Dan macam mana Ketua Pasukan kata, pemain-pemain penghormatan, dia punya boleh kata usaha gigit bermain untuk kita jadi juara. So daripada sini saya fikir sesiapa yang berkenan pada masa itu, pegawai, harap dah lamalah 25 tahun, harap bahawa ini akan selesaikan kalau boleh secepat mungkin, kerana kita kena fikir juga pemain-pemain, terutama kalau kita tengok komitmen lah pemain-pemain pada masa itu, dan kita memberi satu boleh katakan nafas kegembiraan kepada rakyat negeri Selangor, terutama rakyat negeri Selangor. Di sini saya harap saya sebagai penolong jurulatih, saya masih kena sokonglah kepada apa yang usaha pemain-pemain yang dia semua harap sesuatu akan terjadilah. Saya harap bahawa pada hari ini kalau boleh sesuatu akan terjadilah. Saya harap itulah. Okey, seterusnya sebelum saya buka kepada soalan, saya akan pergi satu persatu. Asmawi Bakiri, individu yang memulakan selepas kali terakhir arwah Anwar Bakar
kenapa terpanggil dan bagaimana timbul semula untuk terus mendapatkan hak para pemain ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okay, perkara ni dia sudah pasti kami mendapat rujukan, kami mendapat sempakan, kami mendapat cara-cara bagaimana kami cuba menuntut hak apa yang telah dijanjikan atas kemenangan Tanah Ganjaran. Pasukan saya dan wakil pemain-pemain saya seramai 31 orang termasuk pegawai pada kejadian 1995. Terpanggilnya isu ni apabila benda ni dibuat secara berperingkat-peringkat untuk mendapatkan keterangan, mendapatkan status, mendapatkan keputusan, mendapatkan kabaran di manakah status kami sebagai satu pasukan yang menerima hadiah ganjaran tersebut. Mungkin saya perlu atau share benda ni mengikut ada pada pasukan-pasukan yang telah berjaya mencipta kemenangan, mereka juga mendapat hadiah imbuan ganjaran. Daripada situ mungkin saya dan rakan-rakan mula start mencari di manakah cara kita cuba mendapatkan penjelasan ini. Untuk pengetahuan semua media-media, terima kasih pihak Astro, kami juga atas pengumuman ini tidak mengaitkan sesiapa, tidak mencari kesalahan sesiapa, tetapi lebih kepada tuntutan hak sebagai ganjaran yang diberikan. Sudah pasti kami juga memiliki hak, kami juga memiliki rekod semakan yang perlu kami bawa ke tengah dan perlu diperbincangkan dan minta pihak-pihak yang bertanggungjawab cuba menyelesaikan secepat mungkin. Dan itu sedikit harapan kami, harapan saya sendiri. Di mana kalau mengikut ketua pasukan saya jelaskan di sini, apa yang berlaku pada hari ini, penjelasan ini ataupun pendedahan ini bukan meraih sesuatu benda yang kami tak nampak. Kami tak tahu di mana statusnya sebagai pemain atau pasukan yang akan menerima ganjaran tersebut. Baik, terima kasih Asmawi. Kak Yam, isteri kepada arwah Anwar Bakar, arwah pernah cuba untuk mendapatkan isu ni pada tahun 2006, tak salah saya 2006. Yang bestnya tentang skuad ni adalah mereka tak tinggalkan. Mereka bawa sekali Kak Yam sebagai isteri kepada Allahyarham Anwar Bakar untuk sama-sama menuntut hak yang mereka inginkan. Kak Yam, mungkin sepatah dua kata daripada Kak Yam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat arwah yang tak pernah nak melupakan arwah, maknanya keluarga. Ini adalah kesinambungan daripada usaha arwah sebelum ini yang dia telah berusaha jugalah untuk menuntut tanah ni. So, saya rasa terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang tak pernah melupakan arwah ni. So, saya sedikit saya tahulah tentang perkara ni, tentang tuntutan yang dibuat. Sehingga arwah tak ada pun dia masih lagi menyebut tentang perkara ni. Dan terima kasihlah atas usaha sahabat-sahabat seperjuangan lah. Macam Asmawi, Kapten kita Abang Mail. So, saya harap pihak-pihak yang tertentu, yang wajib boleh tengoklah tentang permasalahan ini kan. Kita cuma tuntut hak kami lah. Hak yang telah dijanjikan 25 tahun yang dulu. Mungkin bukan saya je, tapi semua player yang lain juga. Susah jugalah nak cerita tentang sesuatu macam arwah sendiri dah tak ada kan. It's very hard for me lah nak cerita balik benda-benda yang macam ni kan. Sangat sedih kan. So, saya berharaplah pihak-pihak yang berwajib, yang tahu tentang permasalahan kami ni kan. Tapi bukan untuk saya saja, tapi untuk semua pemain yang terlibat, untuk pegawai-pegawai kan. Tunaikanlah apa yang telah dijanjikan kepada kami. Kami pun dah tunggu selama 25 tahun dan hari ini adalah 11 hari bulan 11 kan. So, maknanya 25 tahun lah kami dah tunggu. So, harap ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang menggembirakan kami, pasukan maknanya pemain-pemain. Mungkin saya juga mewakili
wife-wife yang dekat luar sana lah. Wish saya good luck Kak, so fight for us. So benda ni sangat mengharukan saya sangat. Okey, saya try apa yang saya tahu kan. Jadi itulah saya kata, saya berharap sangatlah pihak yang berwajib, yang tahu tentang kes kami ni, bantu kami. Kami cuma nak hak kami saja. Macam terima kasih juga atas usaha sahabat-sahabat seperjuangan lah, macam saya tengok Asmawi, Pemail semua kan. Bukan sesuatu yang mudah lah untuk kami buat rujukkan balik apa yang kena kami, kena cari balik apa, dan atas usaha arwah juga sebelum ni yang telah keluar dalam buletin TV3 lah, itu usaha dia lah. So after that benda tu dah berhenti dan alhamdulillah tak terhenti di situ, dan ada juga usaha-usaha sahabat-sahabat yang lain lah untuk ni. Okey, saya buka kepada rakan-rakan media yang turut bersama kita pada pagi ini untuk sesi soal jawab ataupun ada persoalan yang ingin timbulkan. Soalan kepada Coach Ismail Ibrahim. Mungkin ramai yang kat luar tu tertanya, selepas 25 tahun baru hari ini mendedahkan perkara yang lebih terperinci, perkara yang lebih mendalam berkenaan dengan isu tanah ini. Jadi mungkin ramai nak tahu kenapa tuntutan itu dibuat pada hari ini. So, mengenai hari ini kerana kita telah sepakat satu pasukan ni untuk menyerahkan pada ketika itu pengurus pasukan Datuk Aini untuk menguruskan kita punya tanah ni. Pasal kita tanah ni diserahkan sebagai yang besar, bukannya pada individu. So tanah ni tanah besar dalam 40 ekar itu untuk 31 orang pemain. So di situ kita serang kepada Datuk Aini, dan di situ kita terangkan kita tahu kita dapat bahagian kita dan kita tak mau bayar apa pun. Kerana premium pun kita tak mau bayar. Ini tanah kunia, kita tak perlu nak bayar premium pasal tanah kunia. Kerajaan bagi negeri bagi. Melainkan kalau kita minta tanah tu, yes. Tapi setelah 20 kita usaha tanya dia okay. Mawi yang berada di KL banyak tanya arwah pun banyak pergi berjumpa dia. So dia kata pada ketika itu Mawi 2000 berapa? 2016 kita dah start. 2016 Mawi dah start bertanya kepada dia, so dia kata tanah tu kerajaan negeri dah ambil kerana kami tak bayar premium. So di situ kami rasa muskil kerana kita dah bersepakat untuk dia menguruskannya semua. So kita tahu kita dapat bahagian kita. So bila timur macam ini, kita rasa macam benda ni macam kita kena tertipu dengan benda ni. So di situ kita telah usaha cari macam-macam bahan, kita pergi sana untuk mendapatkan info-info untuk membuat keputusan pada pagi inilah. Okey, Semawi ada soalan. Selain daripada informasi di kerajaan negeri, difahamkan anda juga terpaksa mendapatkan keratan-keratan akhbar tahun-tahun zaman itulah. Tulisan Ahmad Kawari Isa, Farid Rahman, antaranya Rizal Hashim. So, apakah evidence itu akan dibawa bersama kepada pihak-pihak terbabit? Ya, kami fikirkan benda itu perlu untuk kami membawa untuk menjadikan semakan dan sokongan kami yang mengatakan tanah anugerah itu diberikan, ada berlakunya pengumuman, ada berlakunya dianugerahkan. Jadi pada kami sebenarnya cukup berbeza kerana sebagai pasukan kami tidak dalam satu situasi pengurusan yang melaksanakan ataupun bertanggungjawab untuk menguruskan tanah ini. Sebagai pemain kami dilabelkan sebagai penerima. Pengurusan yang perlu bertanggungjawab yang diamanahkan yang sepatutnya membuat keputusan itu dan menyelesaikan pada kami. Sedikit sentuh pada wartawan sebentar tadi kenapa 25 tahun, perkara ini tidak dibuat pada hari ini. Cuma pada hari ini mungkin sedikit simboliknya jatuh pada tarikh 11 bulan 11 tahun 2020 bersamaan dengan 11 bulan 11 1995, itu malam kejadian final itu. Jadi kami ambil pendekatan sebagai tarikh 25. Tempoh 25 tahun tu kami juga membuat rujukan, kami juga membuat pertanyaan semakan kepada pengurusan-pengurusan yang bertanggungjawab. Bukan saya saja, bukan arwah saja, ada juga nama-nama dalam pasukan saya, pemain-pemain saya yang membuat inisiatif sendiri, berjumpa, berbincang, dan ini menyebabkan tempoh itu berlarutan sehingga 25 tahun. So untuk pada kami
kami dibezakan ataupun tidaknya kekuatan pada kami tidak ada perjanjian apa-apa yang menunjukkan penyerahan tanah itu kepada kami. Tetapi penyerahan tanah itu terletak ke atas nama Persatuan Bola Sepak Selangor yang menguruskan pada 1995. Minta maaf, tiada kaitan dengan FAS ketika ini. Tiada kena-mengena. Dan kerajaan akhbar antara-antaranya rakan-rakan yang ketika itu menjadi pemberita seperti anda, nama-nama besar. Terima kasih kepada Farid Rahman antara Melemel yang selalu membuat liputan, saudara Hawari sendiri, kepada Rizal Hashim dan rakan-rakan yang lain, mungkin saya terlepas nama Azhar, tak silap saya, yang begitu banyak. Jadi untuk pada kami kronologi kerajaan akhbar itu menjadi kami punya rujukan dan terpampang jelas menunjukkan, kalau anda lihat tadi, pengumuman-pengumuman begini yang cuba kami tuntut. Kami tidak mereka-reka cerita, kami tidak mencari kesalahan sesiapa, tetapi di atas dasar ini yang kami miliki. Kalau boleh je mengangkat sikit kalau mungkin Ya, mungkin ada keratan ini berlaku begitu, covernya mungkin besar. Dia rezeki kami. Kerana kejadian final pada hari Sabtu, kemudian liputan hari Minggu, biasalah hari Minggu begitu baik sambutannya, kemudian kronologi mengikut kaedah isyarat Exco meeting selepas hari Rabu 15 hari bulan pengumuman dan 16 hari bulan cerita mengenai penganugerahan ini sampai kepada kami berbincang sesama pengurusan 1995. Jadi menampakkan benda-benda ini menjadikan kami punya rujukan bahan sebagai bukti saja. Tidak melebihi cara ataupun mereka-reka cerita. Kami berharap dengan cara begini permasalahan kami, tuntutan kami ini dapat diselesaikan seadanya. Okey, soalan berikutnya. Assalamualaikum, Nazrin daripada Bernama. Seandainya tuntutan kali ini juga tidak berjaya, apakah langkah seterusnya? Dan satu lagi, sampai ke peringkat mana tuntutan ini pernah dibuat satu ketika dahulu? Ya. Dan apakah peranan FAS pada ketika itu dalam membantu barisan bekas pemain untuk mendapatkan hak mereka? Terima kasih. Okey, terima kasih. Siapa? Saya. Okey. Ketua Baskam mewakilkan saya. Okey, ya, kami juga pasti mempunyai perancangan seterusnya jika perkara ini tidak dapat dilanjutkan ataupun tidak mendapat sambutan ataupun tidak ada pihak-pihak membantu. Mungkin itu perancangan yang kami akan wawarkanlah kemudian kerana ini mengikut perancangan terlebih dahulu perkara ini dilakukan. Okey, kalau mengikut sebelum ni punya pengurusan ataupun siapa yang ketika itu menjadi menteri besar ke dalam tempoh 25 tahun ini, jelas sebenarnya kami tidak saja menuntut ataupun memberi semakkan ini kepada pengurusan 95, pasti juga kami pernah membuat liputan-liputan ataupun kami buat semakkan kepada ketika itu menteri-menteri yang menjadi menteri besar ketika itu. Sebenarnya minta maaf, respon daripada menteri yang dalam kiraan kita ada 5 ke 6 menteri ketika ini termasuk menteri yang baru ini, tempoh yang lama itu tidak mendapatkan respon yang baik kerana cukup berbeza cara penyelesaian anugerah ini berlaku. Kerana sekali lagi dari pihak kami sebagai pemain tidak dipunyai kuasa sampai ke atas untuk menyelesaikan perkara itu. Mungkin berlaku antara pengurusan dan pemerintahan ketika itu yang berlaku. Jadi untuk menjelaskan perkara ini, sekali lagi kami tidaklah waktu sekarang ini saja untuk menuntut, tapi benda ini dah berlaku pada tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin Datuk Raja Gopal, Datuk, dalam grup WhatsApp mesti you mesti ada tu kan, you paling senior sekali ya. Macam mana you kata dia punya isu ni tu? Kadang-kadang ada dalam 31 pemain mungkin semua tak akan sama. How do you see this situation? Ya, situasi ni macam kita baru Ismail Ibrahim dengan Azmawi dah lama lah, 25 tahun. So saya sebagai pembantu jurulatih, saya bertanggungjawab untuk juga bagi orang kata support kepada pemain-pemain. Dan di sini kerana sebagai jurulatih kita tahu macam tadi saya beritahu usaha pemain-pemain, komitmen dia. Apabila sesuatu benda yang kita janji kepada pemain-pemain, dia akan bermain dengan baik, dia harap sesuatu. Dan baru-baru kita tengoklah keadaan dah lepas 25 tahun ini, apa pun untuk saya kena bertanggungjawab untuk support tim ini.
daripada sudut itu saya fikir apa yang dia semua buat ini saya ikut dan saya tidak mengatakan ini salah itu salah macam mana Azmawi berkata. Kita tidak nak bertikaikan apa benda yang hari ini hanya bolehkah sesuatu akan jadi. Sesiapa yang bertanggungjawab tolonglah, itu saja kita minta, tolong kalau boleh secepat mungkin apa permintaan daripada pemain-pemain dan pegawai juga, terutama pada pemain lah. Di sini mana-mana pasukan pun kita kena utamakan kepada pemain kerana dia yang pasukan kita berjaya. Kita kena fikirlah. Itulah pandangan saya daripada kronologi ke chemistry ke pada hari ini dah 25 tahun, simbolik ke itulah saya sebagai jurulatih, saya sokonglah apa yang usaha yang telah dibuat oleh pemain-pemain dan Kapten Azmawi dan seterusnya. Soalan seterusnya, apakah makna anugerah ini sekiranya barisan pemain diberikan imbuhan ini, dan bagaimana ia dapat membantu barisan pemain dalam keadaan ketika COVID-19 ini yang kita tahu satu tempoh yang sukar buat semua pihak. Terima kasih. So, memang banyak pemain yang mengadu kat kita. So saya harap dapat satu penyelesaian untuk urusan tuntutan ini supaya kita dapat membantu rakan-rakan yang pasukan yang banyak mengadu hal tentang nasib mereka, mereka memerlukan. So dari Mahabi pun tahu, so dari situ kita usaha. Kita cakap dengan diorang, kita akan usaha untuk dapatkan benda ni. Okey, saya ada juga soalan. Coach, seperti yang coach cakap ni, mengharapkan benda ni. So, tindakan yang dilakukan selepas ini bagaimana? Ada memanjangkan kepada pihak yang tertentu atau ada mencari individu yang terbabit seperti yang dinyatakan tadi pengurus pasukan Dato' Aini? So ya, perkara ini saya harap dapat disambut oleh mana-mana pihak yang berkenaan. So dapat mereka menyelesaikan masalah ni. So supaya kita tak ada masalah lagi tentang ni. So kita akan bebas. So saya harap mereka yang berkenaan tu harap tampil ataupun tolong kita. Kita nak penyelesaian je, kita tak nak apa-apa, tak nak gaduh apa, tak nak. Kita nak penyelesaian apa jadi dengan benda ni. So setelah 25 tahun tu kita rasa macam dah 25 tahun, saya pun dah ada cucu lah. So kita kena tahulah apa yang perlu diambil tindakan. Kerana benda ni janji, bukannya suka-suka janji. Janji player kita kena tuntut. Pasal janji tu dalam Keratan Akhbar. Walaupun dia tak ada kertas putih di Esko, tapi kita ada Keratan Akhbar yang menunjukkan bukti yang kita ni ada terima. So saya harap siapa-siapa yang berkenaan dapat membantu kita supaya menyelesaikan masalah ni. Okey, saya tambah sikit daripada wartawan tadi mengenai di manakah kalau apakah ganjaran tanah itu akan memberikan impak kepada kami. Ya, betul sebenarnya. Seperti Ketua Pasukan saya maklumkan, dalam 31 orang pegawai dan pemain kami ini tak semuanya berjaya dalam hidup. Ini lumrah manusia, bahagian masing-masing. Jadi pada kami saja dulu, terlebih dahulu 31 orang ini tak semuanya menjadi buah yang elok, buah yang baik, buah yang sedap, buah yang busuk. Mencuba nasib usaha ini supaya mungkin meraih simpati supaya kehidupan melangsungkan kehidupan lagi-lagi dalam tempoh COVID ini. Tapi masalah COVID ini sebenarnya, minta maaf, tiada kena-mengena dengan COVID, cuma menjatuhnya tarikh simbolik yang kami berbincang pada 11 bulan 11 22. Tidak mengambil kesempatan di atas permasalahan yang kita alami satu dunia. COVID ni isu ambil kesempatan pula ini, tidak. Tetapi maafkan kami kerana itu adalah simbolik kami. Dan tanah ganjaran tu, jika berlaku ada pihak-pihak yang membantu kami nanti sedikit sebanyak, akan dapat melangsungkan kehidupan masing-masing selama 31 orang. Itu yang perkara yang paling penting. Dan mengharapkan benda ini ada wujudnya. Kami begitu prihatin untuk benda ini diselesaikan. Berapa umur tim tu apa?
Okey, betul. 1995 masa itu semua bergaya, handsome, banyak duit. 95, minta maaf. Ketika itu 19, 18 tahun, 30 tahun paling tua iaitu David Michelle dan Joe Beskik. Dan kawan kami, ketua pasukan kami, penolong ketua pasukan kami itu Coach Mamet di Perak. Sekarang berumur 45, 47 paling kecil dan yang paling paling besar Coach 60 lebih, 50 lebih Coach. Minta maaf, Coach Mael. So benda-benda ni mempengaruhi ataupun menjadikan cerita 25 tahun dulu dengan cerita 25 tahun sekarang cukup berbeza. Hanya ini mungkin sedikit cara untuk 31 orang ini menuntut hak dan melangsungkan kehidupan. Kak Yam, anak-anak tahu cerita ni Kak Yam? Tahu. Tak tahu Anak, masa tu saya baru seorang. So sekarang saya ada 5 semuanya. Bila saya beritahulah apa tujuan saya kan. So dia orang, oh dah lama sangat kan. So dia pun kata, good luck to you mom. Dia kata, so fight for apa yang sepatutnya kita punyalah, maknanya hak kita kan. So dia kata fight for that. Then dia doakan je. So anak-anak macam tu lah. Mungkin saya minta maaf kan kalau soalan ni ada sedikit terkesan, tetapi Kak Yam ingat arwah Las bagi tahu pasal isu tanah ni Las bila? Selalu waktu kami berborak-borak kan, dia kata okeylah, bilalah nak dapat tanah ni. Saya selalu cakap ada lagi ke? Dia kata tak apa, insya-Allah kita fight. Mungkin sahabat-sahabat yang lain pun usahakan kan. So benda tu tak terhenti kat situ. So sampailah dia tak ada ni kan. So pada saya benda ni dia yang mulakan dulu masa dia buat tuntutan tu kan. So alhamdulillah lah sahabat-sahabat yang lain teruskan juga tuntutan ni. So saya harap adalah yang sudi yang membantu kita kan. Mungkin pahit tapi mungkin manis akhirnya tu yang kita nak dengar lah. Sambil-sambil itu anda dapat saksikan di kaca TV pada ketika ini antara Kerajaan Akbar yang mengesahkan bahawa isu ini bukan dibuat-buat, isu ini adalah isu sahih tanah ganjaran Selangor. Ini tulisan Ahmad Kawarisa, Berita Harian. Jadi mereka sedang menuntut hak mereka yang telah pun dijanjikan. Jadi kepada pemimpin-pemimpin bola sepak di seluruh negara yang sedang menyaksikan siaran secara langsung ini, awas, janji anda walaupun berusia 25 tahun akan tetap menjadi ingatan buat para pemain yang mengerah kudrat di tengah padang. Jadi soalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam dari Malaysia Gazette. Saya nak tanya, memandangkan tiada hitam putih tentang pemberian tanah ni, adakah pihak tertentu menawarkan option lain sama nilai dengan tanah tu? Ada tak? Okey, buat masa ni yang seperti kita jelaskan tadi, betul di peringkat urusan penganugerahan tanah tersebut, cara bagaimana dilakukan, urusan tidak sampai kepada kami antara gap kerana kami adalah pemain dan pihak pengusaha yang menguruskan. Okey, kalau saudara menanyakan perkara tersebut, sebenarnya kalau tak ada black white tu memang kami terima pada pihak kami. Kami tak ada black white tu yang seperti mana kita rujuk benda-benda ni semua tadi. Kemudian perkara black white tu itulah yang kami tuntut, iaitu di pihak pengusaha 1995 tu. Mungkin itu yang ada pada mereka dan mereka perlu penjelaskan kepada kami lah. Kerana kalau dimaklumkan cara sudah tentu kami berbincang dengan penganugerahan ini. Ada serta-serta berlaku, telah ditunjukkan kawasan tanah itu di mana, jumlah tanah itu, cara pembagian kami, cara tuntutan kami, dan dia benda tu mengoffer kepada kami. Sudah tentu perkara ini berlaku, perkara ini ada. Tetapi permasalahan sekarang tidak sampai kepada kami. Walaupun waimah black and white tu. So benda tu tak ada pada kami. Tetapi apa yang kami tuntut ni atas perbincangan dasar yang telah dianugerahkan, yang berbincang dengan kami cara pembagian, di mana kawasannya, ini tempatnya, bagaimana nak buat, ni semua. So sekali lagi perkara yang melibatkan black and white ni tiada pada kami. Ada terletak pada pengusaha 1995. Pihak kerajaan negeri sekarang alert dengan situasi ini? Sudah tentu kami mengharapkan sesuatu kerana kami faham di pihak kerajaan negeri sekarang, di Persatuan Bola Sepak Selangor sekarang ataupun wakil daripada tuanku sendiri,
tiada kena-mengena dalam isu ini pada ketika ini. Kerana ini adalah isu 1995. Tetapi kami mengharapkan ada sesuatu, ada perkara pihak-pihak yang mungkin ketika ini boleh pandang kami, boleh nilai kami, boleh memberikan kami peluang di manakah perkara ini sebenarnya berlaku. Sekurang-kurangnya diperjelaskan dengan lebih tenang di manakah sebenarnya, apakah sebenarnya yang berlaku. Perkara yang berlaku untuk tanah ganjaran kemenangan 1995 ni. So, ada usaha untuk jumpa MB? Ya, buat masa ni sudah tentu kami pun juga ada perancangan memohon jasa baik, keprihatinan kerajaan negeri sekarang, keprihatinan Menteri Besar sekarang yang memiliki kuasa sepenuhnya, dan mungkin sedikit menyentuh 205 beliau juga antara individu yang menjadi ketua pasukan, ketua pengurus Pertukaran Selangor yang memecahkan break 33 tahun Selangor pegang Piala Malaysia. Dan kami antara faktor-faktor kemenangan ke-28, ke-29, ke-30, 95, 96, 97. Atas dasar 95 punya tanah anugerah ni lah membuatkan kami champion 3 tahun. Sekurang-kurangnya Piala Malaysia itu memberikan kami peluang, memberikan kami ruang untuk kami terus berjaya dalam tempoh 3 tahun tu. Dan keprihatinan Menteri Besar sekarang, Wakil FAS dan Wakil Tuanku sendiri, kami mengharapkan sesuatu untuk dipertimbangkan kepada kami, untuk dilihat, untuk dinilai selama 25 tahun ini. Tidak, itu mungkin jalan terbaik kami untuk pergi berbincang. Asmawi, pihak anda ada diwakili oleh Peguam ke untuk memanjangkan isu ini? Buat masa ni tak ada. Buat masa ni kami bersatu sebagai 31 pemain termasuk pegawai yang berbincang sesama sendiri. Ada soalan lagi? Ada soalan? Kalau tak... Osman. Berkenaan dengan isu premium tadi, kurang jelas. Mungkin boleh elaborate sikit. So kita adakan perbincangan dengan Datuk Aini. Semua player ada. So kita bincangkan, kita serahkan pada dia untuk membangunkan tanah yang ada ni. So kita tak mau bayar satu sen pun. Kita tahu kita dapat hak kita. So itu yang kita tak mau bayar premium apa semua. Kita tahu apa yang diuruskan, kita dapat apa yang kita hendak. So itulah dia punya. Tidak timbul hitam putih di pihak 31. Bagaimana premium tu boleh diletakkan kepada... Pasal premium tu dia diletakkan kerana kita punya tanah tu besar. Dalam 40 ekar tu, Mawi, 40 ekar tanah untuk player dan pegawai. So di situ kita cakap, takkan kita nak bayar premium. Kita tak mau bayar premium, kita serahkan tanah ni untuk dibangunkan dan kita tahu kita dapat hak kita. Hak kita yang macam kita minta tu mungkin dalam 1 ekar tu boleh dapat kalau 12 rumah teres, 2 tingkat. So kita minta 2 dengan wang tunai. Itu yang kita minta. Yang lain tu kita tak mau ambil pot dah. Player semua setuju dan pengurusan ketika itu pun setuju. So kita tak ada apa. 25 tahun dah isu ni berpanjangan. Rasanya tahun ni dapat selesai tak perkara ni? Kalau boleh memang hari ini boleh kami minta selesaikan. Begitu sinonimnya tempoh ni. Cuma sekali lagi kami mungkin faham, kami nampak benda ni. Mungkin perkara ini perlu diperjelaskan pengurusan 95 saja yang mungkin ketika ini perlu menyelesaikan. Tapi pada masa sama, kalau kami melihat setelah menunggu tempoh 25 tahun ini, agak sedikit berat pada pandangan kami pihak pengurusan 95 ini menyelesaikan. Dan kami mengharap sangat mereka tak ada cara lain, perlu perjelaskan terlebih dahulu dan mencari jalan penyelesaian. Kalau mengikut apa yang telah kami jelaskan ni, benda ni ada, jadi perlulah dijelaskan. Okey, ada lagi? Okey. Daripada 31 pemain yang dijanjikan kan, minta maaf tanya, berapa ramai yang telah yang telah meninggal dunia lah, yang masih kekal lagi apa? Cuma yang kami arwah seorang je, Anwar Bakar seorang. Yang lain semua masih ada lagi. Dan David Michel dengan Joe Biscuit masih ada lagi kontak. Dia di Australia. So kita ada lagi kimintas dengan dia untuk berkenaan dengan tanah ni. Ken Warden pun ada. Dalam ni semua ada lah, official semua ada dalam ni. Zul, ada soalan?
Okey, last kita sebelum kita tutup sidang media ini, mungkin kata-kata terakhir daripada keempat-empat individu ini. Saya mulakan dengan Kak Yam, mungkin ada sesuatu nak last word untuk pagi ini. Okay, saya berharap sangat isu ini dapat diselesaikan. Pihak-pihak yang tertentu bantulah kami. Kami hanya menuntut apa yang telah dijanjikan kepada kami 25 tahun yang dulu. Dan saya rasa pahit, tapi saya harap manislah akhirnya. Itu je lah. Untuk K. Raja Gopal. Ya, sama jugalah. Saya harap bahawa semua sedarlah apa yang sebenar situasi dan saya harap semua yang berkenaan ambil perhatian atau perhatikan apa yang pemain-pemain. So, kalau bolehlah secepat mungkin buat satu keputusan lah untuk menggembirakan, terutama daripada tadi saya beritahu adalah pemain. Ismail Bakri. Seperti matlamat kami berbincang selama 31 orang adalah menuntut penganuran sebidang tanah Kerajaan Negeri Selangor ini, daripada Kerajaan Negeri Selangor ini. Pemain dan pegawai pasukan bola sepak Selangor 1995 ini diberi perhatian dan minta pihak-pihak terbabit dapat menyelesaikan. Last, Ketua Pasukan Ismail Ibrahim. So, saya harap dapat beri penyelesaian dalam perkara ini kerana kami 31 orang ni amat mengharapkan supaya ganjaran ini dapat ditunaikan secepat mungkin lah. Itu saja. Baiklah, ini rintihan cerita 25 tahun yang lalu. Jadi kepada pasukan-pasukan, khususnya pengurusan pasukan, jika pasukan anda layak ke final, cari tanah dahulu, ada hitam putih, kemudian terus ke stadium untuk aksi final. Jika tidak, isu ini akan terus dan terus terjadi. Syabas dan tahniah kepada skuad 1995 kerana menyedarkan bahawa mereka juga punya hak. Tak kira pemain, jurulatih, pegawai dan sebagainya. Ini hak mereka. Jadi sekali lagi, bagi pihak Eswar Arena, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang turut sama untuk sesi sidang media ini. Khas pendedahan eksklusif untuk skuad 1995 bagi pasukan Selangor. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu